pada 4 Oktober, saya telah kemukakan kepada Yang di-Pertua usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18(1) mengenai Panama Papers yang saya anggap sangat kritikal bagi negara, kerana negara-negara lebih bertanggungjawab bila melihat ratus bilion ringgit dolar di negara mereka hilang, maka Pakistan, India, Czech Republic, Mexico, Spain, Brazil, Sri Lanka, Australia, Panama setakat ini telah menyatakan mengumumkan penyiasatan terbuka. Ini sebelum Yang Pertua beri penjelasan, saya nak sebut bukan perkara baru. 2012 saya berdiri di sini mengangkat permasalahan laporan Global Financial Integrity yang menunjukkan wang yang dibawa keluar dari Malaysia tidak mengikut channel yang sah, yang disebut tax evasion scandal. Itu mencecah 900 bilion ringgit. Tetapi Bank Negara berikan kenyataan umum, tidak ada siasatan, tidak ada tindakan bagi pihak kerajaan. 2015 kita tahu tentang Panama Papers yang juga membangkitkan hal yang sama. Sekarang 2021, ini sama macam apa yang disebut oleh Shakespeare dalam Hamlet. In the corrupted currents of the world, offences gilded hand may show way justice. Ini saya anggap mesti dibahas di sini. Kita tidak menghukum Yang Pertua, tidak menghukum siapa yang disebut. Dia boleh bagi penjelasan. Tapi kalau ratus juta ringgit hidden accounts di offshore companies dan kita tidak beri ruang kepada orang yang berkenaan ataupun kerajaan untuk membuat siasatan, negara ini akan lingkup. Negara-negara yang lebih bertanggungjawab mengumumkan, dan saya minta Perdana Menteri yang nak jaga kestabilitas politik, yang nak jaga transparansi atau ketelusan, yang mahu menjamin kemampanan ekonomi negara, bagaimana boleh kita diam bila ratusan bilion ringgit dibawa keluar tanpa peraturan dan cara haram dari negara kita. Yang di-Pertua, yang melibatkan banyak nama. Saya bukan sebut ahli-ahli Parlimen UMNO atau Bersatu, saya juga sebut ahli Parlimen daripada PH, khususnya PKR, supaya beliau boleh beri penjelasan. Saya tegaskan, kita tidak menghukum siapa saja yang disebut. Tetapi kalau ratusan juta ringgit disorok di tax haven dan kita diam, malu kita sebagai ahli Parlimen. Saya nak sebut di sini, ini mesti cross party. Sebab tu saya sengaja menyebut nama-nama Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan, termasuk Ali Yang Berhormat daripada Selayang, supaya mereka, saya nak tunjukkan ini mesti bipartisan. Point of order-nya. Kalau nak cakap soal MOU persefahaman, ini dia persefahaman. Persefahaman apa? Jaga negara ini jangan dirompak oleh pemimpin-pemimpin. Akhir kalam. Saya sebut ini Pertua, tidak mudah dan tidak popular bagi pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh kaya, ada bilioner untuk saya kemukakan. Kemukakan ini ada risiko. Risiko hilang pengaruh. Risiko hilang bantuan keuangan. Risiko tidak disokong untuk apa-apa jawatan. Tapi saya sanggup ambil risiko ini kerana negara tidak boleh terus dan Parlimen tidak boleh dilayan seperti ini. Hal yang melibatkan ratusan bilion ringgit dibawa keluar tak boleh disiasat. We cannot accept this. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ada menerima usul dari Yang Berhormat di bawah usul 18(1) dan 18(2). Di bawah 18(1) dan 18(2) ini pertamanya Yang Berhormat sesuatu perkara itu hendaklah dirundingkan, tapi tak boleh buat apa-apa ketetapan lah, cuma nak merunding saja. So dalam bahasa Inggerisnya ialah discuss. Itu nombor satu. Nombor duanya, di dalam memutuskan sama ada untuk membenarkan atau tidak membenarkan usul tersebut, saya terpaksa membuat keputusan mengenai 3 elemen.
Nombor satu, ianya berkepentingan awam. Nombor dua, ianya hendaklah disegerakan, urgent. Dan nombor tiga, ianya mengenai sesuatu perkara yang tertentu. Ya, saya bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu adalah satu perkara yang tertentu, nombor satu. Nombor dua, ianya adalah perkara mengenai kepentingan awam. Saya setuju. Dan saya bersetuju sekali dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah perkara penting dan perlu disiasat. Ya. Tetapi masalahnya ialah saya mendapati bahawa ianya tidak perlu disegerakan. Kerana saya mesyuarat persidangan kita ni didahulukan dengan aturan urusan mesyuarat. Maksudnya apabila aturan urusan mesyuarat itu kita hendak ketepikan, maka sesuatu perkara yang hendak dibawa itu mestilah perlu disegerakan. Ya. Walaupun perkara itu penting atau teramat penting seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Nombor satu, perkara itu berterusan dan boleh dibangkitkan pada bila-bila masa sahaja, nombor satu. Nombor dua, ianya boleh dibangkitkan melalui prosedur-prosedur yang lain. Soalan menteri, contohnya. Soalan jawab lisan, contoh yang kedua. Malah untuk siasatan terbuka yang Berhormat cadangkan, maka saya rasa Yang Berhormat boleh mencadangkan siasatan terbuka oleh Suruhanjaya Diraja, salah satu caranya. Salah satu cara lagi bagi pendapat saya ialah kita ada 9 Special Select Committee sekarang. Salah satu jawatankuasa pilihan khas itu ialah jawatankuasa pilihan khas ekonomi yang merangkumi MOF, Ministry of Economy, dan saya rasa lebih sesuai sekiranya perkara ini dibawa ke jawatankuasa pilihan khas tersebut dan juga apa-apa jawatankuasa pilihan khas lain yang berkaitan untuk didalami dengan lebih teliti dan di dalam jangka masa yang lebih panjang selain daripada di dalam Dewan ini. Oleh itu, saya terpaksa menolak usul Yang Berhormat. Satu lagi perkara yang pertinent yang berkenaan dalam usul ini ialah sebagaimana kita tahu Pandora Papers ni ialah laporan-laporan akhbar yang didasarkan kepada pembocoran maklumat-maklumat dari beberapa agensi lah. Setakat ini yang kita tahu tentang Pandora Papers ni adalah melalui laporan-laporan akhbar lah, online dan sebagainya. So di dalam peraturan 23 1I Yang Berhormat Ketua Pembangkang, sesuatu pertanyaan yang ditanya tu oleh seseorang ahli majlis tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan-penerangan dalam surat-surat khabar. Itu masalahnya 23 1I. Dan sekalinya saya baca peraturan ini bersekali dengan 18.7C, itu pun satu kekangan peraturan yang saya ada. Saya akui perkara ini penting, tetapi saya mempunyai kekangan peraturan Yang Berhormat. Jadi saya syorkan agar Yang Berhormat dapat mengambil prosedur-prosedur yang lain di dalam perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat. Speaker. Terima kasih Datuk Ketua. Saya nak usul sebab dengan hormat Yang Ketua menyebut 23 1I. Ya. Tapi saya nak mungkin Yang Berhormat pengusi Yang Ketua tidak ikuti mantan Menteri Keuangan Tun Daim mengesahkan dan mengulas. Menteri Keuangan sekarang mengesahkan dan menafikan, bukan menafikan konten, tapi menafikan keterlibatan dalam hal yang dianggap evasion dan menjelaskan. Yang Berhormat Selayang juga telah menjelaskan aktiviti itu masa dia di Manila dan syarikat itu dan tidak ada kepentingan peribadi melainkan klien.
Ini dibolehkan, tidak ada. Jadi untuk menafikan dan menggunakan technical point bahawa laporan ini tidak sah. Yang betul. Saya tak kata tak sah. Tapi belum di-verify. Ya. Okey. Masalah ni sejak 2012. Ya. Kita bangkitkan tahun 2012 Global Financial Integrity Report. Ya. Tak ada siasatan. 2015 Panama Papers. Tak ada siasatan. Ya. 2021 kita bangkitkan ni Pandora Papers dan Yang di-Pertua kata baik kita sahkan ada channel lain. Saya nak katakan kita mula dengan channel ini. Kemudian bawa select committee boleh. Select committee yang Muhammad Menteri pun ada, yang ahli jawatankuasa, sampai sekarang belum putus. Yang itu saya hormat Yang di-Pertua. Bukan Yang di-Pertua tekankan dan saya hadir mahu menyegerakan. Ya. Tetapi jawatankuasa dari pihak kerajaan belum memutuskan. Baru diputuskan pagi ni Yang Berhormat. Ya, tetapi tertangguh lagi. Ya. Jadi kita nak guna channel itu kita boleh guna. Ini ruang ini bagi saya terbaik. Yang di-Pertua, ini soal maruah negara, keselamatan negara. Ya. Mana boleh kita terima kenyataan dengan apa alasan teknikal sekalipun untuk menolak kenyataan bahawa ratusan bilion ringgit sah keluar daripada negara melibatkan tokoh-tokoh besar. Kemudian kita kata jangan bincang sekarang. Saya tidak boleh terima keputusan itu. Ya, Speaker, boleh sikit ya. Speaker, saya menghormati pandangan Speaker, tapi saya memilih untuk berbeza. Ya. Speaker, kita mengingatkan diri kita, Parlimen adalah tempat untuk ahli Parlimen berperanan sebagai check and balance, semak dan imbang. Yang kedua, peranan oversight rule, peranan mengawasi. Yang ketiga, peranan membuat undang-undang dan juga polisi. Itu adalah tugas hakiki kita. Ketika Speaker memetik peraturan 23 yang disebut tadi, tak boleh ada sangkaan, fikiran, tohmah. Saya mengingatkan kita balik dengan penuh keinsafan. Ketika 1MDB mula-mula diperkatakan, Port Dickson juga waktu itu Perkhidmatan Pauh mula-mula membangkitkan, dan Speaker, bukan Datuk Speaker sekarang, menggunakan ruling yang sama. Lama sebelum 1MDB itu meletup dan terpalit imej buruk pada wajah negara, ada percubaan waktu itu Port Dickson, sekarang Port Dickson, dulu Perkhidmatan Pauh, meminta supaya Parlimen memberi ruang membincangkan perkara itu. Cukuplah, kita ni kalau sudah tergantuk baru tengadah. Ketika kita tak memberi platform yang luas menggunakan Parlimen untuk membincang perkara besar, elephant in the room, kita terlepas. Kemudian berlakulah tragedi. Seperti kita tahu tentang 1MDB. Sekarang, terhidang pula satu lagi kasus besar. Jadi, kita minta supaya peraturan ini ada, tapi tidak statik. Ianya dinamik. Dia memerlukan wisdom yang di-Pertua untuk membuat ruling. Iaitu yang kita minta sebenarnya. Tak kiamat dunia lah sebenarnya. Kalau hanya kerana memberikan ruang, kemudian kita berbahas dan kerajaan menjawab. Itu adalah fungsi kepada kemuliaan institusi Parlimen. Terima kasih. Saya akui apa yang dikatakan tu. Tapi kita ada aturan urusan mesyuarat, kita mesti follow. Kalau kita hendak ketepikan aturan urusan itu, maka sesuatu perkara itu mestilah exceptional. Exceptionally urgent. No, exceptionally urgent. So you mean 1 trilion 900 billion ringgit keluar dari negara tidak perkara yang mendesak? Setakat yang Ahmad, setakat What's wrong with Yang di-Pertua? Saya dengar pidato Yang di-Pertua mengenai 1MDB sebelum jadi Yang di-Pertua. Please be consistent. Ini duit negara, duit rakyat. Dan saya tak buat tuduhan, saya minta kita kemukakan sekurang-kurangnya Perdana Menteri bagi pengakuan. Yes, Suruhanjaya Diraja akan ditubuhkan. Yes, siasatan terbuka dan telus dibuat. Ini saja kita nak.
Apa nak guna technical point? Ini saya tak setuju. Wibawa dan wewenang yang ada pada speaker itu membolehkan. Apa yang tidak bolehnya? Perkara ini dah berlaku. Kita bukan baru parlimen ini. Banyak usul-usul seperti ini yang dibenarkan. Ya. Cukup. Tuan Speaker, Sungai Buloh, just Muhammad, sedikit tolong, saja. Tolong, cukup. Semalam Tuan Speaker, Maaf. Tuan Speaker benarkan usul daripada Bandar Kuching Faham. berkaitan dengan kebakaran. Ya. Kita setuju. Okey, spesifik apa ni urgent dan perlu disegerakan. Ya. Jadi bermaksud, tapi hari ini kita bangkitkan isu berbilion-bilion ringgit yang melibatkan negara, kita trilion kita mau tolak. Jadi adakah 18.1 ini akan dihadkan kepada kebakaran dan banjir saja? Tak ada. Ya, Muhammad. Mana buat Okey. Boleh saya jawab sekarang? Cukuplah, cukup. Cukup. Ya, Muhammad. Ya, Muhammad. Maaf. bukan saja kebakaran yang perlu disegerakan. Ya, I agree with that. So you allowed it Muhammad. yesterday. Thank you very much. Okey. Dulu. Saya dah buat keputusan. Sebenarnya semalam tu ialah kebakaran dan orang ramai masih pergi ke klinik dan hospital dan sebagainya. Ianya mengenai nyawa manusia yang sehari-hari menghadapi risiko tu. Ya. Perkara ini macam yang Berhormat Ketua Mahkamah kata 2012 ada report dan sebagainya. Ya. Saya rasa Special Select Committee itu merupakan lagi satu prosedur yang teramat baik untuk perkara ini dibincangkan dengan lebih mendalam dan masa pun panjang di situ. Jadi saya rasa itu lebih efektif daripada kita kena ketepikan aturan urusan mesyuarat untuk membincangkan, merundingkan perkara itu dalam masa 30 minit, 45 minit. Saya rasa itu lebih, Special Select Committee punya prosedur itu lebih efektif, lebih berkesan. Saya bukan kata perkara ini tak penting. Ia penting. Ia penting. Tetapi semata-mata kerana ia penting, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Banyak perkara penting pun. Hari-hari ada banyak perkara penting. RMK 12 pun penting. Jadi saya membuat keputusan tersebut dengan berpandukan kepada perkara-perkara dan elemen Datuk Speaker. Sebenarnya perkara ini yang berhormat ialah kalau kita mengikut convention di House of Commons yang berhormat, kalau kita ikut Erskine May dan sebagainya, perkara ini ialah perkara yang private antara saya dan yang berhormat saja. Tak perlu pun di sini. Sebenarnya. Kenapa pula? Ini merupakan Usul ni perkara yang berhubung dengan negara. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sebenarnya usul ni, tolonglah diam sekejap. Usul ni sebenarnya ditangani secara private antara speaker dan ahli parlimen yang mengusulkannya. Yang Berhormat selalu nak quote convention Erskine May ni saya quote ni. Saya quote Erskine May. So apa pasal Yang Berhormat tak setuju pula? Saya setuju. Tapi Erskine May tidak menafikan hak seorang ahli parlimen in the House of Commons to still raise on a point of not on the procedure of principle kalau benda itu emergency. I think you must reread Erskine May. Saya baca. Yes. Saya baru baca. We have used that. I have used that even in my argument again semasa mantan speaker. Saya baca secara Tetapi tolak mengitu. Seperti mana yang disebut oleh YB tadi, kebakaran penting, COVID penting, RMK 12 penting. Ya. Tanya saya, 1 trilion keluar dari negara lebih penting daripada semua itu. Dan kita boleh, saya setuju juga dengan speaker, 2 kali setuju ni, bahawa bawa kepada select committee. Saya. Segera. Ya. Tetapi ini ruang dasar yang kita putuskan supaya select committee boleh bergerak atas keputusan dasar yang kita putuskan. Saya rasa lebih efektif. Lebih efektif. The details akan dibincang di select committee. Yes. Prinsipnya di sini supaya rakyat tahu, negara tahu soal kecurian dan rompakan beratus bilion duit negara ini, seluruh parlimen bertindak menentang. Datuk Speaker, Jadi, Datuk Speaker, begitulah, saya setuju juga dengan Datuk Speaker. COVID penting, RMK 12 penting. That's why we're discussing it here. Ya. Yeah, why don't we form Parliament Select Committee bincang COVID? Why not we buat dekat tak payahlah kita bincang dalam Dewan.
Because it's important kita bincang dalam Dewan. And on that basis, dengan izin, barulah masuk kepada parliamentary punya select committee to discuss in detail. So, saya setuju dengan cadangan daripada Port Dickson. Biarlah kita bincang di sini, kita set the terms, barulah PSC take over. But we have to discuss it here kerana ianya amat penting. Yang Muhammad, perbezaannya ialah RMD 12, COVID dan sebagainya berada di dalam aturan urusan mesyuarat. Itu perbezaannya. That's why kita bawa kepada Datuk Speaker supaya masukkan ni dalam peraturan mesyuarat juga. Itulah sebabnya ada dia punya peruntukan itu. Supaya kita boleh masukkan dalam peraturan mesyuarat benda yang penting. Ya Muhammad, kita That was the point of 18.1. Kita berpusing-pusing. Sebenarnya benda tu ada dalam aturan urusan mesyuarat. Apa yang kita hendak buat sekarang ialah untuk mengenepikan aturan urusan mesyuarat. Dianya mestilah urgent untuk berbuat demikian. Dan saya dapati ianya tak urgent. Ya. Datuk Speaker, bukan kita nak ketepikan. It's just 30 minutes. 30 minit je. Seperti mana yang perbincangan tentang kebakaran di Kuching. Saya dah buat. Apa masalahnya? Please lah, don't avoid. Jadi betul. Kita boleh extend malam pun tak apa. Malah saya cadangkan prosedur yang lebih baik. Ya.